Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utlubu ilma minal mahdi lil lahdi. Sadaqa Rasulullah. Ya mati Allah tuan imam pimpinan masjid, tuan yang hadir waktu maghrib ni. InsyaAllah hari ini kita bincang sikit tajuk kita pada malam ni. 6 perkara yang menyebabkan rosaknya hati kita. Kita maklum hidup kita ni ada ruh dan jasad. Dua-dua kena seimbang. Kalau ruh kita kosong, lapar, teruk kita. Lebih teruk daripada binatang. Sebab kalau ruh kita rosak, kita tak ada panduan hidup kita. Tak ada halal haram otak kita. Semua kita nak makan, semua kita nak buat. Mana seimbangkan. Macam anak kita lah. Anak kita sekadar kenyang perut, tapi lapar ruh, tak ada kita, akhir malas semayang. Sombong, bongkak, sebab ruh dia masalah. Tu kita minta apa? Dia minta sihat ruh, sihat jasad. Allah ma'ina nas'aluka, Allah ma'ina nas'aluka salamatan fiddin wa afiyah fi jasad. Dua masuk ke dalam kalimah tu, dua-dua kena sihat. Tadi doa dari imam kan, minta selamat sihat. Cuma hari ni kena minta tentang apa tanda kalau kita jiwa atau roh kita bermasalah, kata ulama. Okey. Si kata ulama, kata Syekh Hasan Al-Basri, dia kata apa? Innal fasad al-qulub min an sittati asya'a. Awaluha yusnibuna biraja'il taubah wa yata'allamu ilma wa la ya'malu bihi wa idza amilu la yukhrisuna wa ya'kuluna rizqallah la yashkuruna wa ma yardawna bi qismatin lillah bis qismatullah wa yadfinuna mautahum wa la ya'tabiruna. Artinya kata apa? Kata Syekh Hasan Al-Basri, sesungguhnya dia kata apa? Rosaknya hati jiwa itu disebabkan oleh 6 perkara. Yang pertama kata Syekh, mereka sengaja buat dosa dengan harap dapat bertaubat. Itu yang pertama. Dia buat dosa seronok, dia kata apa? Tuhan tu Maha Pengampun. Seronok buat dosa. Dia tak sedar dengan siapa dia buat dosa tu. Dia tak sedar diri, tak ingat. Dia tak ingat dia ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena ingat, mukmin ni dia agak kata orang be careful dengan dosa. Kita maklum dosa ada dua, dosa besar, dosa kecil kan. Dosa kecil kita istighfar, kita ambil sembahyang, alhamdulillah Allah ampunkan dosa. Tapi dosa besar ni bahaya. Dia kait dengan apa yang kita kena ingat tu. Tu bagi mukmin dia agak berhati-hati dengan dosa dia. Dosa, tuan-tuan, banyak perkara akan menyebabkan kita, sebab dosa kita terjejas ibadah kita. Sungguh dosa ni apa dia? Bagi mukmin, dia anggap dosa macam benda batu yang nak empuk kepala datang. Dia agak jaga, kata orang hati-hati. Mika hati-hati, be careful, takut terkena dosa, terkena batu nak hempak kepala. Macam kita lah jalan pakai aku, yuk Mika pergi bahaya tu. Jangan takut ada orang kena. Contoh kalau kita kerja askar, kata orang apa dia, periuk api kan, yang kata yang letak merata-rata ni, takut kita, takut pijak pun hati-hati, takut terkena, hilang kaki, tabah boleh membuat hilang jasad. Sungguh takut kita. Kalau itulah ada jiwa kita tak nak buat dosa, makna jiwa kita merdeka. Sungguh tak nak risau dosa, cuba elak. Dia lah, ya Allah, aku tak nak berdosa, risau dia.
Sungguh. Sebab orang tu kata orang yang jiwa kotor ni, dia anggap dosa tak apalah, taubat tak apa. Jangan. Contoh kita paling mudah, sembahyang lambat. Tak ada apa, tapi rasa malu kat Tuhan. Allah malu ke kat Allah. Sungguh, alah sembahyang lambat pun tak apa, yang penting sembahyang. Tak cakap munafik tu. Dia tak sedar yang dia nak sembah Tuhan. Kita tuan-tuan, kita kalau nak jumpa orang yang hebat, kita beria sanggup batal ke segala benda yang sebab nak jumpa orang besar, takut risau. Itu makhluk tu, ini Allah, Tuhan yang rezeki kamu, Tuhan. Tapi dengan Tuhan lah tak apa. Akhirnya dah rugi hidup, dah habis. Contoh kita lah ibadah ni. Imanlah ibadah ni inama amal biniat, betul. Apa kita tak buat dapat apa? Dapat pahala, ya, tapi rugi tak buat tahajud. Niat ya tak apa, Tuhan kenal kamu, dah lebur, hidup dah 40 tahun tak pernah tahajud, rugilah hidup tak pernah tahajud. Asyik terkejut je, meroloh hari-hari, pagi meroloh, petang meroloh, tak fikir tentang pahala, rugilah hidup. Pakai tekan mati esok, takut dosa ni. Kadang sebab dosa sembahyang pun tak khusyuk. Ingat itu, lupa rakaat, Allahu Akbar, lupa baca apa. Na'udzubillah, takut risau dosa ni. Di dosa ni menghalang nikmat beribadah. Ibadah pun tak seronok dosa. Ibadah baca Quran tak seronok. Sembahyang pun tak khusyuk, dosa. Tu kita bagi mukmin, kita banyakkan istighfar, astagfirullah, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh apa itu yang kita nak kata orang, kita nak jadi orang jiwa yang kotor, mereka anggap dosa ni tak bertaubat. Memanglah Allah Taala pengampun dan penyayang, tapi kita ingatlah, tu ada orang kita lihat dosa cukup banyak. Orang kata apa? Kalau rujuk kita tahu apa, dia ada istidraj, orang yang buat jahat tapi rezeki murah, bukan rezeki tak apa nak lingkupkan dia, banyak harta dia, jahat, tipu orang, rasuah, khianat, tapi dia tak sedar Allah Taala nak lingkupkan dia dapat tu. Akhirnya terlibat benda haram. Ada orang macam ni, aku elok je makan rasuah, tenangnya perut aku. Tu dah sombong tu. Seolah-olah dia tak mati, seolah-olah Allah Ta'ala buta apa yang dia buat kat dunia. Kan Allah Ta'ala ni dia tak pernah buta, dia tak pernah pekak, dia tak pernah bisu setiap perbuatan hamba. Lihat perbuatan kita. Ya, kamu hamba aku ni. Dia anggap macam orang lah, yuk, mohlah kita ke masjid, mohlah kita berjemaah, tak apa, esok awal dah pencin, awal nak pergi. Lebur. Jangan tunggu buat ibadah, jangan tunggu, rugilah tunggu. Sihat qabla marad, sihat sebelum kita sakit. Sungguh rugi kalau kita sia-siakan masa kita ada. Takut dah kita lara. Jangan. Itu bagi mukmin, dia anggap dia kena jaga dosa ni. Dosa kan sekadar berzina pun kita tak beramal, kita buang masa pun rugi hidup kita. Jangan. Hati-hati. Itu sebab kata ulama, orang yang kata yang hati teruk ni, mereka sengaja buat dosa dengan harap dapat bertaubat. Bertaubat ni tak tahu. Kadang jangan tangguh taubat. Jangan tangguh. Cepat. Tangguh rugilah. Sayang. Di antara benda yang tak patut kita tangguh ibadah kita. Itu kalau kita bermusafir, memang kita ada pilihan kan. Jamak takhir, jamak takdim, ada pilihan, ada choice di situ. Tapi kita ambil jamak takdim, seronok dah semayang. Contohlah, seronoklah dah solat, tenang jiwa kita semayang. Sungguh yang kadang lain yang sekarang ni, buat contoh, kalau kita musafir dah letak itu dia benda yang utama, agenda utama, dia punya agenda aku semayang diutamakan. Kan cantik hidup macam itu. Sungguh tenang jiwa dengan solat. Ni kalau kita memang kalau kita ada pilihan, kecuali kalau tak ada pilihan semayang tu diutamakan dalam hidup kita, agenda utama hidup kita. Ibadah Tuhan.
nak kata jiwa tak nak tu, dia anggap dah. Memanglah segi hukum fiqah dia boleh buat, tapi kita rasa bersalah. Allah rasa, ya Allah sayang, rindu jumpa Allah. Contoh ibadah ni. Tu bagi tengok ulama tu kata seorang ulama apa yang Imam Syafi'i dia hilang, dia cepat lupa. Kata guru dia Waqi' dia kata al ilmu nurun la yuhda lil asi. Ilmu tu cahaya tak masuk pada hati yang kotor. Cahaya ilmu. Ya sekarang kita sekarang ni jenuh jaga mata kan. Buka itu semua takut sekarang mata kita minta jelah. Tengok itu, kita jaga pandangan. Sungguh. Jaga pandangan. Tu kalau mukmin dijaga tu. Bagi kita takut sebab benda-benda mata lihat macam-macam, fikir itu, fikir ini kan. Tu kita minta ya Allah, minta Allah ampunkan dosa kita ya Allah. Sungguh tu kita nak pastikan anak kita, zuriat kita tak seronok buat doa, tak biar zuriat kita benci buat dosa, jijik dengan dosa. Dia malah benda-benda baik ni payah nak, benda-benda baik kan banyak ujian, tapi kita mula sikit, tinggal. Contoh nak didik anak kita, cucu kita. Adik kalau adik tak pakai tudung, abah tak suka, apa macam itu. Malaikat pun tak suka. Contoh kita sebut tak baik ni, malu kat Tuhan, tak tutup aurat. Kenapa didik macam semayang lah. Budak ni dia tak wajib semayang, tapi ajar daripada awal. Adik semayang, abah sayang, malaikat sayang, nak kata nak cerita tentang dosa ni. Dia rasa malu dengan dosa, jijik dengan dosa, segan buat dosa sebab dia mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kata ulama. Yang kedua dia kata apa? Kata Syekh, mereka tuntut ilmu tapi tak ngamalkan ilmu. Belajar banyak tapi tak nak amal ilmu. Tu kita nak ilmu kita ni ilmu yang berkat. Bismillah. Belajar senang amal. Kita tak nak, itu kan sebab ilmu tuan-tuan. Ilmu ni tambah ilmu akhirat, ilmu agama, kita kena jatuhkan diri kita kejap. Tak masuk ilmu ni. Alah aku dah tahu dah, habis lah. Alah ulang balik itu, dah habis lah. Tak, dia agama kan, kena buang sikit. Rasa sombong, bongkar, pangkat, harta, kedudukan, kena buang, letak kejap je kalau pun. Rasa aku ni nak belajar, nak cari ilmu. Kalau sombong, ilmu tak masuk. Tak masuk ilmu orang sombong, tak masuk, sungguh. Nak buang penyakit ni. Kita minta Allah ini a'udzubika min ilmin la yanfa'. Tak nak ilmu yang tak manfaat kepada kita. Sungguh. Kerana ilmu ni kita kena agak kita yang paling bodoh. Kalau cerdik habislah. Dan kita kena ingat ada orang cerdik di kita. Ramai lagi luar, ramai hebat lagi. Kita nak belajar. Aku nak belajar ya Allah. Sungguh. Ilmu Tuhan mana puas, banyak lagi ada alim atas alim, banyak lagi alim kita, banyak lagi ilmu ni. Akan rupanya kita masih jahil lagi belajar. Tu kita mata ambah. Kita macam sekarang kita rasa puas dia anak kita pandai, okeylah alhamdulillah, rezeki dia alhamdulillah. Tapi kena ingat, kalau dia buta akhirat kena risau banyak-banyak. Sampai akhirat semayang susah, cek balik. Dia kena akhirat. Itu sebab ilmu akhirat orang kata lah, ilmu akhirat untuk ustaz tak. Semua terlibat akhirat ni. Kena belajar semua. Tahu ini haram, ini halal, ini makruh, ini sah, ini batal. Kena belajar sikit-sikit. Jadilah asas-asas fardu ain. Asas sebab sembahyang apa, ada masbuk, ada muafiq, ada sunat ab'ad, sunat hay'ah. Korang tahu cukup tahu mana fa'li, mana qawli, mana qalbi. Jadi asas tahulah. Tak nak semayang dah berpuluh-puluh tahun tapi ibadah masih low class, tak nak. Patut yang first class ibadah, terbaik. Ibadah ni Tuhan. Tengok. Kita tak reti terbang pokok, tak apalah, boleh bincang lagi.
Tak boleh kita tak pandai bab apa, iyalah. Tapi bab-bab akhirat, wajib tahu sikit. Asas dia, fardu ain. Sungguh. Akan kita biar anak kita jahil, jangan berdosa kita. Apa anak nak sembahyang, tak reti contoh. Ini ramai tok adik, kalau ada menantu, pastikan cucu kita kenal Tuhan. Usahalah, baik ruk kenal Quran, kenal muqaddam. Sungguh. Kadang kita bangga dapat grade A, macam mana, tapi lupa, jangan abaikan. Boleh cakap ilmu ni. Itu kita sebut, kita nak banyak ilmu, susah nak amal. Tapi sikit senang kita nak amal. Amal alhamdulillah. Jadi asas tahulah. Kongkang sebut ni dah kita tahu, tak ada masalahnya. Kalau apa tanya, insya-Allah mudah urusan kita. Sebab tuan-tuan, jangan kita rasa ilmu akhirat benda yang third class, tak salah. Dia kena agak di first class dalam hidup kita. Rasa sungguh rasa bangga tu ilmu tu. Kita belajar, kita niat nak amal. Itu sebab innama a'mal bin niat. Apa niat kita belajar? Kan nak sombong tak? Niat kita nak buang kejahilan kita. Contoh datang jahil balik alim, berjuah kita. Datang kita tak reti, balik kita reti. Alhamdulillah. Tahu tu ada ilmu tu. Oh, ni boleh lagi. Pentingnya ilmu. Oh, tahu ini apa? Ini sunat je. Ini makruh je. Boleh bincang lagi. Itu beza orang berilmu ni. Dia tahu, jawab. Dia belajar. Dia tahu, oh ini sekarang ni kita dah zaman ni. Masih lagi PKP sampai dah sambung lagi 18 bulan sambung lagi PKP kan. Sambung lagi. Kita tahu, oh ni ada sebab lah. Tahu ada sebab. Kadang orang kata dia ni bisin. Apa sembahyang jarak dah. Kita tak reti. Ulama dah reti dah. Tunggu. Bab ni kita surah pada yang tahu. Ulama dah kan. Ulama. Kita kan ulama. Kita biasa itu kita sebut dalam bab ni kita surah pada yang mengetahui. Yang lebih tahu, lebih cerdik di kita. Sungguh. Ada benda tu yang boleh kita ulah, okey, yang lebih diam, lebih selamat. Tak payah nak mereka soal tak. Minta maaf, tak tahu dah. Selesai masalah. Sebab kita tak tahu pun. Itu ilmu tu. Tu kita minta Allah pada yang tersebut. Tanda orang jiwa yang bermasalah. Dia belajar tapi dia susah nak amalkan. Tu kita sebut buat sikit tapi kita konsisten amalan kita. Beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Beramallah amalan. Ilmu tu. Sungguhnya sekarang ni nikah. Kan nikah je buat agama dekat je. Nikah rupanya tak salam pun sah. Tak? Sah. Ilmu kan. Sungguh saya nak qadi tahulah kadang rupanya boleh. Oh boleh ustaz, boleh, tak ada masalah. Tak salam pun sah nikah. Boleh bincang lagi. Tu kadang ilmu, penting ilmu. Dulu kalau nak nikah kena goncang, tak goncang tu semua mula gelor tu. Semua kena goncang dulu. Kesenapeh, merepek-repek senapeh. Tak, yang penting tenang kan. Tu kaedah fiqh, belajar bab munakahat. Tu kadang-kadang tersebut bab nikah ni. Saksi ni kena orang yang bercerdik sikit, ada ilmu. Alhamdulillah ramai ustaz-ustaz di kalau contoh di luar di kampung-kampung pilih orang yang ada asas fiqh. Ini belajar ni. Jangan ambil saksi takat umat. Ni masalah juga sebab itu mana yang wajib lafaz ni kan. Lafaz hijab, lafaz qabul, ada kaedah juga. Bukan semua terus tak sah, jangan. Belajar dulu. Apa rukun nikah berapa, tahu yang mana ini. Contoh, sungguh. Tu kena ada ilmu tu. Kalau kita tak ada ilmu, duk layan jahil, sonok jahil, jangan. Sebab itu musuh, jahil musuh. Tak reti kan mana yang sunat, mana yang wajib. Mana yang tu kata hukum-hukum dia. Sungguh. Nak kata kaedah ni. Macam lafaz ta'lim. Contoh, kalau pengantin tu nak baca tak reti ada. Nak ngeja pun tak reti. Boleh wakil, boleh. Tak salah. Pada nak baca tak reti, buat apa? Tangan kita aib dengan dia. Itu kaedah kan. Kalau pengantin tu sengor, baca pun orang gelak. Buat apa? Jaga maruah dia. Kita bacakan tak salah, tak batal pun. Ilmu tu. Oh boleh bincang. Boleh bincang lagi. Contoh. Kan ada orang sonok aib ke orang. Jangan.
Itu kan kadang-kadang ilmu tahu, boleh baca untuk dia, boleh, tak salah. Lafaz ta'liq boleh baca. Sebab dia tak baca pun orang gelak. Apa kita nak kita jaga maruah dia. Contoh. Itu kat Perak ni, dia tak wajib tanya. Berapa rukun Islam? Tak tanya pun tak apa. Berapa rukun iman? Memang nak jawab dia lupa. Lepas tu dah ketuk dah. Lupa dah. Tak apa. Tak apa. Penting nikah. Sungguh. Itu kadang-kadang kita tengok mana yang utama. Mana yang wajib terlebih dahulu. Ilmu tu. Tahu, oh ni tahu ni kaedah fiqah, ini tahu, ini sunat je, ini apa. Contoh itu bab munakahat, nama lagi bab semayang. Contoh tu kita belajar, oh, dapat kita amalkan. Itu penting mata Allah pada hari ini. Kita sebut tanda jiwa yang kotor, masalah dia susah nak amalkan apa yang dia tahu. Itu kita amal sikit-sikit jadilah. Contoh sunnah, kalau kita menguap, sunnah kan tutup macam ni kan, kalau tangan kanan macam ni, ilmu tu. Sekarang kita pasal tangan banyak kata kaedah tutup mulut. Kalau kita macam ni, itu sunnah tutup mulut kalau kita menguap. Kalau kita bersin, ya alhamdulillah, dengar yarhamkumullah. Ilmu tu kaedah. Ilmu tu amalkan. Itu kita sebut dalam hidup kita. Contoh sunnah lah, sunnah. Sunnah ni, kalau kita belajar bab sunnah, ada sunnah qauliyah, sunnah fa'liyah, sunnah takriyah. Perbuatan Nabi, cakap Nabi, diam Nabi. Sunnah itu ada dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah hidup kita. Sunnah ada sunnah yang besar-besar. Contoh nak minum yang mudah. Dan kanan sunnah tu. Itu sunnah. Kita banyak orang campur kita orang Melayu ni. Kan nampak beradab tapi salah, segi sunnah salah. Dia kadang-kadang dia makan, dia pegang macam ni kan, dia minum macam ni. Tidak banyak kita lihat perhati. Dia minum macam ni kan. Itu kan sunnah, salah. Sunnah tangan kanan. Itu kaedah minum. Kita takut kotor tangan kan. Dalam kata gelap macam ni. Pegang ini tangan kiri. Minum macam ni. Itu kan sunnah. Itu sunnah Melayu tu. Nabi tak ajar sunnah macam tu. Kita duk amal macam tu kan. Kotor lah. Tak ada kotor pun. Nabi kata apa? Ya ghulam kul biya, makan tangan kanan. Tangan kanan ni. Contoh ilmu ni. Nampak macam kecil lah. Tak. Sunnah. Amal kanan. Kul biyamin, maka yang nak ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah hidup kita sunnah. Nak ke sunnah tu, ilmu tu yang kadang-kadang kita rasa apa kotor. Tak, kamu tak kena sunnah. Contoh kalau jilat jari yang hujung jari minum isat. Apa kita jilat jari lepas kita makan. Itu sunnah. Sunnah. Jangan pandang jijik lah pungut. Jangan, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ilmu kan. Kadang-kadang kita tengok antara sunnah, kita tengok bulan puasa. Bulan puasa kita berjaya cari buah tamar, ya. Bulan puasa, esok tayyub lah. Semua cari esok tayyub nak bagi sunnah Rasulullah. Lepas puasa lebuh dah buah-buahan. Sunnah kata kalau kita nak makan cari buah-buahan terlebih dahulu. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalah hidup kita berkat. Contoh nak kata kepada kita kalau yang boleh kita amal dalam hidup kita, keberkatan sunnah ilmu tu. Tu mata Allah nak kata pada pagi malam ni kita sebut tadi, biar tanda kita orang tak nak kita orang banyak ilmu, susah nak amal, tak nak. Biar kita rajin belajar, rajin kita amal. Kita kan dah belajar bab ni, bab sunat itu, sunat, tapi susah nak buat. Patut cek balik apa yang tak kena tu. Itu sebut kata orang kata Allah pada malam ni, kita antara mukmin ni amalan dia yang eloknya jangan tinggal sunat tahajud. Sungguh tak banyak dapat kita sekarang ni subuh dah 6.20 rasanya 6 lebih kan, subuh dah 6 lebih dah. Tak ada alasan susah nak bangun tahajud. 2 rakaat je. Tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat sekurang-kurang, cukup lah. Kurang kita buat ala akal, sekurang-kurangnya. Jadi amalan betul. Biar sangat arwah Pak Ayah Junid yang kenalah ulama terkenal di belah Kedah. Arwah Pak Ayah Junid yang pernah dia punya pondok terbakar kan. Banyak mati anak murid terbakar. Abah uji dia kan, ramai mati anak murid dia di Kedah. Pak Ayah Junid. Dia orang biasa je, tapi orang alim besar ni. Arwah Pak Ayah Junid. Dia alim besar. Main hebat dia. Tapi apa? Tawaduk dia.
Jadi imam surah yang biasa-biasa lah baca imam. Tapi orang lain besar. Tawaduk dia nampak biasa tapi hebat amalan. Sungguh. Tu kata amal ni bukan makna banyak-banyak, sikit konsisten. Yang kita tinggal. Istiqamah kita punya amalan kita. Allah tak pandang yang banyak, Allah pandang yang sikit konsisten amalan tu istiqamah. Sungguh. Amalan tu kena istiqamah. Itu perlu tahu tu. Itu mata Allah nak kata pada malam tentang tanda jiwa yang kotor, dia banyak dia punya amalan, ada banyak ilmu tapi susah nak beramal. Itu yang kedua. Ilmu okey. Yang ketiga dia kata apa? Jika mereka mengamalkannya pun namun tak ikhlas. Ini na'udzubillah. Dia buat tak ikhlas, tak boleh. Dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas. Sebut nak beramal ni kena ikhlas. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana makhluk. Allah. Itu kata Imam Malik. Kata Imam Malik, tanda orang ikhlas ni orang puji ke, orang perli ke, tetap dia buat amalan. Itu dia ikhlas. Dia tak minta disanjung pun, tetap dia istiqamah, dia buat. Kata orang Pak Nohin je. Taklah orang puji ke, orang perli ke, tetap dia buat kerja. Itu orang baik, orang ikhlas ni. Dia ikhlas. Dia tak minta orang apa, tak. Itu kita nak niat kita beramal. Kita nak kita ni, kita ingat. Innama a'mal bin niat. Apa niat kita solat, ibadah kerana Allah, kerana makhluk. Belajar kerana Allah. Tak minta dia pandang hebat, dia pandang mulia, tak. Bab ni serah kat Tuhan. Sungguh. Ada orang kalau dia rasa seronok orang puji, dia rasa seronok, rasa gah dia. Mereka tak ada datang sunyi masjid, dia seronok lah. Seolah dia orang kuat masjid, tak ada orang, seolah dia rasa begitu. Seronok dipuji, dipuja nama nak jangan. Kita buat tu nak tak kita orang ikhlas lain. Dia ikhlas ni tak ada apa. Dia rasa Allah Ta'ala nilai dia punya amalan dia. Allah tahu, Allah Ta'ala kenal dia. Tuan-tuan, ada seorang tu yang mungkin tuan kenal kan, dan sebut ada ustaz cerita kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Ada ustaz cerita kan kisah Uwais Al-Qarni ni. Dia orang kampung biasa aja. Bukan orang bandar. Bukan ulama pun, orang biasa, tapi doa dia langit terima. Dia angkat tangannya, langit tu amin terus, tuan. Uwais Al-Qarni, sungguh. Orang kampung pandang macam pandang tak ada apa. Tu kita kena faham. Kita jangan pandang lekeh pada kerja orang. Jangan. Kena respect kat dia, sungguh. Orang kata lah, dia kerja apa, sampah. Jangan cakap dia tak baik. Jangan. Contoh yang jaga-jaga tandas, kena respect dia. Betul kan lah, jaga tandas je, mikir siapa, jangan cakap kita rasa dia. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin doa dia mustajab, tak tahu. Kita rasa bangga, rasa aku doa ngak. Jangan. Ada doa yang Allah kabulkan doa daripada hati yang ikhlas. Ada. Nak ke doa ni sungguh. Tu kita teman-teman Allah. Adab kita jumpa orang, minta yuk doa kata mayuk, jadilah. Tak rugi pun. Kita menghamburkan dia tak ada. Betul. Rasa Allah, rasa aku ni rendah diri. Sungguh. Tengok Ustaz Abid Liwan. Da'i. Dia bukan ulama, da'i je. Allah Akbar. Orang yang kaya tapi tawaduk dia. Rendah diri dia. Humble dia. Tak rasa apa pun. Dia dapat pinjam, Allah bagi pinjam. Sementara dunia untuk manusia. Contoh. Tu kita nak ajar kita kena rasa kita tu. Nak baju ikhlas kan senang. Nak didik hati ni. Sungguh. Ada orang tu nampak biasa Allah pandang doa. Contoh Uwais Al-Qarni. Sebab apa? Uwais Al-Qarni ni kata ulama. Dia ni anak yang soleh. Dan Nabi Abu Bakar Umar, Ali jumpa dia minta doa. Pak ya Umar, hebat tu Umar, Ali. Dia kata, antum jumpa dia minta doa dia. Nak kenal tengok belakang dia, topak kat belakang dia. Uwais Al-Qarni, Umar hebat. Bayangkanlah. Nabi Abu, hebat Nabi. Mika jumpa Uwais Al-Qarni minta doa dia. InsyaAllah mustajab.
Ngizat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, tuan-tuan. Terkejut Omar. Ya Allah, dia kata, Masya Allah, ada orang hebat-hebat pada aku. Nabi sebut. Betul. Rupa dia anak Ansar dia. Duduk di Yaman. Jaga mak yang lumpuh kan. Dia jaga mak yang lumpuh. Masya Allah. Dia pernah kata ulama, buat anak kambing letak kat belakang. Naik bukit, turun bukit. Orang kata, apa gila orang tu ni. Apa bawa anak kambing naik bukit, turun bukit. Rupa-rupanya dia nak bawa mak ke Mekah. Nak belajar nak bagi latihan tadrib, takut terasa mak berat. Masya Allah. Senang kita kan dah beceh dah, mak lambat lembab lah, terkendun-kendun, itu kita itu pun tak tahan dah. Mak lambat lah mak, itu naik beceh tolak je pun itu pun dah marah mak. Na'udzubillah. Nak syurga tu contoh dia sanggup belajar bawa mak dulu ada beceh tu, bawa dia dukung mak dia nak ke Mekah, takut mak terkecil hati, takut jaga hati mak. Masya Allah, ilmu dia orang biasa. Tu kita tuan kata Allah. Tuan-tuan kalau ada kenal orang tu baik, jaga mak, basuh merah mak, yang sabar minta doa, insya-Allah mustajab. Sungguh betul. Kenal di kampung ada orang sanggup bela mak dia, basuh merah mak, minta doa dia, insya-Allah mustajab. Dia orang soleh. Itu soleh. Sungguh itu soleh sungguh. Sebut soleh kan ustaz tak pun dia orang biasa, tapi dia jaga mak dia. Sabar, berak, basuh berak mak, cuci mak, tu hebat dia. Itu betul dia amalkan ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Sungguh. Tuan-tuan di Mekah, Madinah, berebut orang jaga mak, berebut. Nak jaga mak, berebut. Kita kadang berlaku ada yang sanggup mak jangan, na'udzubillah, maki mak. Takut risau nak kata tu senang ilmu ni. Nak kata ikhlas ni yang beramal dengan ilmu ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang ketiga kata ulama, yang keempat, mereka makan rezeki Allah Ta'ala tapi tak pernah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang banyak makan dia rezeki Allah tapi tak pernah puji Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah puji Allah. Tak pernah alhamdulillah. Sungguh. Dia tahu semua yang didapat daripada Allah tapi tak pernah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah alhamdulillah. Tak pernah. Patut syukur alhamdulillah, syukur kepada Tuhan. Sungguh. Itu dalam adab kita makan. Bismillah. Antara amalan kita apa? Alhamdulillahillazi at'amana wasqana wa ja'alna minal muslim. Puji Allah. Sungguh. Alhamdulillah boleh makan, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah. Puji Allah. Alhamdulillah makan. Sungguh. Kita rasa kita termata Allah. Kita anggap kita ni hamba je, kalau Allah tak bagi tak dapat. Semua Allah Ta'ala punya kuasa rezeki kan. Sungguh. Puji Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Ta'ala bagi kita tak sama rezeki kita ni. Bukan sama. Itu adab kita dengan makanan kata ulama. Nabi ajar kita tak suka diam. Tak payah nak tunjuk muka yang macam tak nak. Diam je. Itu adab menikmati rezeki. Sungguh itu adab makan. Alhamdulillah. Diam. Diam. Itu adab dengan rezeki. Kena ajar anak kita, zuriat kita, cucu kita adab menikmati rezeki. Alhamdulillah, syukur. Itu kita kena tahu. Nikmat rezeki tak sama. Ada orang ni lebih, ada yang kurang. Itu antara akhlak Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni dia suka makan seorang-seorang, dia suka makan dengan sahabat dia. Sifat begitu kan, jiran dia, Masya Allah. Senang nak amal ni. Senang yang boleh raikan tetamu dia kan. Itu antara sunnah ataupun Rasulullah dengan tetamu, raikan tetamu. Yang mana rupanya adab ini rupanya dibuat oleh orang jahiliah dahulu, lama. Yang kata zaman jahiliah dah amal raikan tetamu ni, sonok. Jemput makan. Contoh tengok ni, saya tengok satu buku. Pakai kena cari buku novel.
Kisah ustazah tu apa dia, ustazah ke Mekah, dia naik basikal. Ada kisah buku tu kan, ada lah kalau ustazah apa tajuk ni, ustazah apa ni, kisah ustazah mengembara ke Mekah naik basikal dengan suami isteri. Dia orang merantau daripada Malaysia pergi ni, pergi Myanmar, pergi Thailand, pergi Pakistan, pergi India, pergi UAE, semua naik basikal aja. Kita pengalaman dia banyak, dia pergi semua tempat, banyak rakyat yang tetamu. Dia pergi Pakistan, rakyat tetamu, Masya Allah, akhlak tu. Tetamu ni, besar pahala ya. Tu ada rupanya akhlak Nabi Ibrahim sampai sekarang, sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rakyat apa dia amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada lagi. Sungguh akhlak dia orang. Tu kan tak pergi belah Arab, belah Pakistan, orang yang suruh tamu, makan. Rakyat kata tamu ni terbaik. Sungguh makanan rezeki kan. Rakyat kata tetamu. Tu kalau kita buat kenduri dulu kan, tu kita Covid ni. Kita buat kenduri niat kita nak kenyangkan perut yang datang. Tu niat kita kan. Niat nak berkongsi rezeki kan, tenan duit tu jangan. Ni kalau orang salam kosong muka dah tak semiak dah. Dah muka tak nak salah tu. Patut kosong lah. Rakyat kata tamu tu kena patut. Itu sunnah kita buat kenduri nak kenyangkan perut orang datang, tetamu kita. Ni tidak datang kosong, salam kosong, mula lemah ya, hilang dah ingatan tu. Jangan, patut kita nak kenyangkan perut orang tu datang, contoh nak kongsi rezeki, nak sedekah. Ada. Jangan niat nak untung, jangan. Orang bagi salam kosong ke, berisi ke tetap layan sama aja. Tu adab rezeki kan. Sungguh nak kata rezeki tu kita minta Allah. Sebab kita makan ingat puji Allah Subhanahu alhamdulillah. Tak pernah sombong rezeki, puji Tuhan. Ingat siapa yang rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kamu, Rabbukum. Sungguh puji Allah. Alhamdulillah, puji Allah. Okey, itu yang keempat. Yang kelima kata Syekh Hasan Basri, yang keempat, mereka tak redha dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia tak pernah puas hati apa yang Allah Taala bagi kat dia. Jangan. Kita maklum qada, yakin semua tu Allah dah tetap, kita usaha je insya-Allah dapat. Setiap kita ada bahagian masing-masing. Puji Allah Subhanahu, tak ada banyak pun alhamdulillah, sikit puji Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala dia Maha mengetahui. Dia tahu apa yang kita punya, itu syukurlah, itu hak kita. Sungguh kadang doa kita minta kaya tapi tak kaya, tapi saya alhamdulillah rezeki itu. Sungguh Allah Taala tahu bila yang sesuai, dia nak bagi hak kita, tahu. Mungkin esok, lusa, tahun depan, redalah. Syukur apa yang ada, alhamdulillah, syukur. Kita tak hakap hak orang lain. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah, tu yang kelima. Yang keenam kata ulama mereka, dia pergi orang meninggal tapi tak ambil iktibar. Dia pergi orang meninggal tak ambil iktibar di atas kematian itu. Dia tak pernah insaf di atas kematian, tuan-tuan. Saya bila kan baru dengar dalam surat khabar, kisah adik Amir, adik arwah Amir. Sedih kita kan. Budak yang kecil dibunuh, letak lantung rasa sedih sebab kita. Tengok wajah nangis dah. Apa salah budak tu dibunuh? Sedih kita. Memang sedih. Budak yang tak bersalah tiba, tengok apa sedih. Ada orang ambil gambar, pasal dia tengah hidup gambar dekat tepi tingkap, tengok ada gambar dia, tengok ya Allah, sebab tengok apa salah mungkin. Yang lebih sedih pula, mau angkat beria pula. Mau angkat beria minta hak dia, masya-Allah, insya-Allah. Sedih kita. Tu kita ambil iktibarlah kematian. Insya-Allah yakin, insya-Allah adik Amir ke syurga Allah, insya-Allah. Kita ke mana? Tu kita ambil iktibar kematian. Tu kata mati ni pasti. Suka ke tak suka, kita pasti mati. Bagaimana kematian kita? Tu doa kita pada Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Itu amat doa ni. Ya Allah, minta Allah Taala pemudahkan kematian kita. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Minta mudah kematian. Mudah kematian. Tak nak, dalam Islam kita tak boleh minta mati. Kita minta mati paling mudah.
Minta ya Allah, mudah ya Allah, mudah kematian aku ya Allah. Minta kat Tuhan, ya Allah, tolong ya Allah. Kau yang dengar doa aku, minta kat Tuhan, ya Allah, mudahkan. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut, kematian. Tu kita biar mati sebagai mukmin, mati mukmin. Betul. Tuan-tuan mesti ingat, mati ni mukadimah nak ke syurga. Insya-Allah, amin rabbal alamin. Mati alam barzah, alam mizan, alam akhirnya insya-Allah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betul lah kalau kita mati dah prepare dah hidup selepas kita mati. Sungguh mati seronok bagi mukmin. Saat yang kita nak mati, itu mukmin tak ada apa mati biasa lah. Cuma mati bagaimana? Mati yang terbaik lah. Sungguh. Kita minta ya Allah. Kita ambil iktibar. Berlaku kematian ya Allah. Esok aku macam mana esok? Mati aku macam mana ya Allah? Sungguh. Kita ramailah kawan-kawan kita, adik-adik kita, semua dah Allah Ta'ala ambil roh dia. Kita macam mana? Tu kita minta ya Allah, biarlah kematian kita orang menangis, kita seronok jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sungguh. Tu kita kena bawa ke anak kita, cucu kita. Esok kalau aku dah tak larat, dah sekarat, kamu aja kamu ucap la ilaha illallah. Kalimah di akhirat hidup aku. Sungguh tuan-tuan, kalimah ni bukan dihafal daripada hati dia, amalan sebelum dia mati. Kan dia aja tak, dia akan insya-Allah kalau dia mukmin senang sebut la ilaha illallah. Ngizat Allah Subhanahu wa taala, sebab dia mukmin, Allah Taala mudahkan kematian insya-Allah. Jadi alhamdulillah tamat Allah pada tentang sikit mungkin kita dah tahu kata tamat Allah. Ada ruang lagi insya-Allah kita hari ini ambil iktibar. Kita sama-samalah kita seimbangkan kita amal kita dunia akhirat, dan semoga Allah Taala terima amalan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ampun dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu ayah ya Allah, dosa guru-guru kami, anak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina alhamdulillah rabbil alamin. Tawbah minkum.